شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ونعم الوكيل على الله. Saul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif qala sallallahu sirra. Dan ke-9 itu. Masuk 2 Apa 10? Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif qala sallallahu sirran. Dan demikian lagi jika ada tempat kubur itu takut tenggelam situ di dalam air, tempat kawasan banjir dan sebagainya, kalau banyak air, maka harus membawa mayat ke tempat yang timbul, tempat yang tinggi lah. Dan jika jauh daripadanya sekalipun, di kawasan bukit atau tempat yang selamat, tidak maknanya dinaiki air. Walaupun jarak dia agak jauh daripada tempat dia. Bermula haram membongkar kubur, mana menggali balik kubur yang telah ditanam. Kita gali balik, hukum dia adalah ditegak oleh syarak. Maka haram, dia kata bermula haram membongkar, mana menggali kubur mayat kemudian daripada ditanam dia, dan dahulu daripada hancur. Sama ada membongkar itu kerana hendak dipindah ke tempat lain, dan di kalangan negeri Mekah sekalipun, atau kerana mengapankan dia, dia tak terkapan misalnya, bungkus gitu je, atau menyembahyangkan dia sekalipun, tak boleh, melainkan kerana darurah, kerana kesuntukan, seperti ditanam akan dia dengan tiada disucikan dia daripada mandi ataupun tayamum, maka kalau itu wajib balik dibongkar supaya menyucikan akan dia, ataupun tersilap kiblat ataupun mereka tidak menghadap kiblat, wajib dia gali balik dan dibetulkan kedudukan dia, itu pun selama tidak hancurlah. Demikian lagi jika ditanam dia pada bumi rampasan atau dengan kapan rampas atau curinya, mana dia berkait dengan hak orang lain, itu maksudnya. Dia maknanya tanam ingat tanah, siapa pergi ubah tanah orang rampas, maknanya tak boleh. Atau kapan rampas, kain dipakai, kain curi, kain rampas, bagaimana wajib dibukakan balik, dan wajib dibongkar balik, digali balik kubur. Dan dikalau beroleh mayat, dibayar oleh waris, dan dibongkar. Dan jika berubah mayat, mana kena bongkar juga, kemudian dibayar oleh waris akan harga bumi itu. Ini kalau sekiranya, dan jika berubah mayat, dia nak bongkar mayat tu mungkin dah hancur atau mungkin berubah dah sebulan, maka dibayar oleh waris akan harga bumi itu. Dia kena bayar pada tuan tempat di masalah tanah tadi yang dia tersilap dia ambil tanah orang. Dan kapan itu sekalipun, supaya apa, ditanam pada bumi yang lain dan dengan kapan yang lain. Itu masalah atas tadi, kalau sekiranya dia yakin bahawa kapan digunakan bukan yang halalan.
Tetapi jika dimaafkan oleh yang empunya, masalah tanah tadi, tak apalah saya maafkan, ya, sikit itu diambil, tak apalah, contohnya diberikan kemaafan oleh tuan milik. Atau tiada ada di sana bumi yang lain, ya, tak ada lagi tempat lain nak ditanam tu, tinggal umpamanya. Atau dan kain tidak ada lagi, maka tiada wajib membongkarkan dia. Sebab kita nak ganti, tiba kain pun tak ada, bumi lain pun tak ada, kalau ganti pun tak ada tempat lain, maka ketika itu tak wajib. Dan demikian lagi jika ditanam ia pada bumi masjid atau jatuh ke dalam kubur itu harta. Dia pergi tanam tadi ke bumi, kan rupanya jatuh dia punya barang berharga, jam Rolex misalnya ni, harga 10,000 jalan ni, ataupun sebarang lah, handphone ni ke. Kalau sekiranya barang berharga tadi jatuh di dalam kubur ketika dia menanamkan, apa hukum ni tu? Sini kata jikalau ditanam ia pada bumi masjid, satu masalah. Atau jatuh ke dalam kubur itu harta, dua. Dan jika ada harta itu daripada tarikah, mana harta peninggalan mayat lagi sedikit, seperti cincin jalan, ya, dan berubah mayat sekalipun, atau mayat itu memperlan harta orang lain. Dia kita telan ni harta kawan, dari cincin dalam ni jalan perut dia, maka menuntut yang empunya harta, maka wajib membongkar dan membelah perutnya. Masya Allah, Tuhan, ya. Maka wajiblah segala surah, mana segala rupa masalah tadi, ya, iaitu dalam dia tertinggal benda yang berharga tadi, atau walaupun tarikan mayat, ya, atau ditelan, maknanya harta orang, cincin dah seumpamanya. Okey, semua masalah ni wajib dibongkar balik akan mayat, supaya apa? Dipindahkan bertempat yang lain di masalah tanah orang, dan mengeluarkan harta masalah ditelan padanya, dan membongkar dan membelah perut dan memulangkan empunyanya. Itu berat, hukukul insan, hak insan, takut dia tidak terampun, bahaya besar. Adapun jika ia memelan ia akan harta dirinya, yang ditelan itu cincin dia sendiri, maka tiada dibongkar akan dia, melainkan kemudian daripada hancur, ya, mana ahlil khibrah, orang yang berkeahlian tentang keadaan mayat dalam kubur ni, berapa lama dia hancur, atau dia tahulah, ya, mana sampai pada hancur, nampaklah barang tu kan, kalau jam ke apa, dan cincin ke dan seumpamanya. Kalau hak dia, maka dia ambil, sebab bila dia mati itu dipanggil hak bagi segala waris, ya, dipanggil harta tarikah. Dan demikian lagi jika ditanam ia dengan tiada menghadap ke kiblat, ya, yakinlah semua tanam tadi terlupa, dia mendongak ke langit misalnya, maka jawab dia wajib dibongkar dan dihadapkan ke kiblat, ya, wajib digali balik, dan dibetulkan kedudukan di tadi. Dan demikian lagi wajib membongkar kubur kerana mengeluarkan anak yang dalam perut mayat jika diharap akan hidupnya, ya. Jadi orang tanam misalnya mayat tadi, diingatkan, dia tak tahu orang tu mengandung, ya, tanam tadi dalam masa sejam ke, atau yakin hidup lagi, wajib bongkar balik mayat dan dibelah budak, dikeluarkan. Maka wajib membelah akan perut mayat kerana mengeluarkan akan dia akan bayi dalam tu. Dan jika harap akan hidupnya, maka hendaklah dilembutkan menanam dia tadi tu. Mana tadi, jika tiada diharapkan akan hidupnya, tadi dia kata diharapkan, wajib belah perut mayat kerana apa? Mengeluarkan akan dia. Jika tiada diharap akan hidupnya, maka hendaklah, ya, dilambatkan menanam dia hingga mati anak dalam perut. Yakinlah dia, ibu dia mati, anak dalam perut tu rasa-rasa tak hidup tu, ya, dia pakar, dia tahulah contoh, jadi tunggu habis dulu. Kalau boleh harap belah, dia kena belah perut, operation. Dan haram menindih perut mayat dengan suatu yang berat, ya, supaya mati anaknya yang dalam perut, kan. Dia ni misalnya bayi belum cukup bulan, tapi dah ada nyawa, kan. Jadi maknanya payah nak ambil batu empap dia bagi mati. Maka hukum dia apa? Haram tu. Jadi kita tindih dengan benda yang berat supaya cepat mati budak tu sekali, tanam ibu sekali.
apa perbuatan itu hukum diharamkan oleh syarak, tak dibenarkan. Itu haram perut menindih perut mayat dengan suatu yang berat supaya mati anaknya yang di dalam perut. Dan demikian lagi haram juga jika ditaklikkan talak atau nazar atau merdeka dengan sifat mayat, maka hendaklah dibongkar akan dia, kena mengetahui akan sifatnya itu atau tiada. Ya. Demikian lagi jika ditaklik, ini tajuk lain. Mana kena bongkar tu maksudnya. Demikian lagi jika ditaklik, ya, mana digantungkan talak atau nazar atau merdeka dengan sifat mayat. Ya, dengan sifat mayat, maka hendaklah dibongkar akan dia kerana mengetahui akan sifat itu. Ya, ada ke sifat itu atau tak ada. Kerana kalau ada sifat itu bermakna berlaku perkara talak. Ya. Ataupun tiada. Ya. Dan demikian lagi dibongkar supaya naik saksi atas rupanya. Banyak masalah bongkar balik. Tadi asal dia tak boleh. Ini dipanggil minal mustasnayat. Di dalam fiqh ada kena ingat mustasnayat, mana benda-benda yang dikecualikan daripada kaedah asal ni. Asal tak boleh, yang sini dikeluarkan, dikecualikan, mana sini dibolehkan. Ya. Dan demikian lagi dibongkar, mana digali kembali kubur supaya naik saksi atas rupanya orang yang tiada mengetahui namanya. Ya. Waris nak terkenal misalnya dia, orang tak tahu, boleh buka balik, tengok muka dia betul tak waris dia, kan? Sebab waris dia tahu dia ni misalnya ni kalau mati kang banyak peninggalan, jadi orang dengar-dengar dia dah mati tapi tak yakin lagi, buka tengok betul tak dia. Kalau betul makna dia banyak terlibat harta pusaka dan seumpamanya, banyak terlibat di situ. Ya. Atau bangsanya apabila besar perbantahan, contohnya, ya, nak pergi kan, nak yakin betul dia ni, kena gali balik. Dan supaya dihubungkan oleh qaif dengan salah seorang daripada orang yang berbantah. Ya, qaif mana orang yang pakar dalam kalau kita sekarang apa, DNA apa pakar nak kenal kan, orang dulu ada qaif panggil. Jadi kena kali nak tengok balik betul tak dengan salah satu daripada dua orang yang berbantah, atau supaya dikenal keadaan mayat itu laki atau perempuan. Semua tu boleh dibenarkan bongkar balik. Terkala berbantah segala waris pada mayat, ya, dia nak ambil arti kata mayat dia belum mati lagi, dah dia dah mati, betul belum ada perasaan. Bongkar balik tengok betul dah mati. Orang kata mati, dia kata mana lagi, dia pergi luar negara tak balik lagi. Tiba-tiba kata seorang kata dah balik dah 3 bulan dia meninggal. Ya, betul ke dia kata, dia percaya. Dia cekak, kata kita kena buka balik tengok mayat, nak saksi betul atau tidak. Allah. Terkala berbantah segala waris satu orang yang memotong tangannya atau umpamanya lah, ya, semua tu manjit saksi. Dan demikian lagi jika ditanam ia pada tempat yang sentiasa berair, tempat tu kejap-kejap banjir, kejap-kejap banjir, takut terbongkar balik, boleh gali balik, pindahkan. Atau pada tempat yang didatangi oleh air bah, tu. Kerana takut akan berubah tanah seperti keadaan di tepi sungai dan barang sebagainya. Jadi hakisan tanah tu tengok 6 kaki daripada sungai, sekarang dah tinggal 2 kaki, dah dekat sangat ni. Ni kalau 2 kali kata-kata mayat tu hanyut habis semua sekali. Boleh pindahkan di mana, ya. Dan hendaklah dibongkar supaya dipindahkan ke tempat yang lain, ya, pindah tempat lain. Maka sekalian demikian itu jika tiada berubah mayat. Sekian tuan kita yakin mayat tu belum berubah. Kalau agak kita gali tu dah 3 bulan contohnya lah, agak mayat pun dah busuk dah apa, itu lain, tajuk lain pula, ya. Dan haram membongkar kubur yang lain daripada segala perkara yang tersebut tu, jikalau belum lagi hancur, ya, ditanam. Kalau dah hancur, dia boleh. Biasa orang pindah, kalau lama-lama kan dah hancur, dia ambil tanah tu, dia biasa ada warna hitam, itu maknanya apa, kesan jasad, dia ambil tu, dia orang bungkus balik, pindahkan.
Jikalau belum lagi hancur segala sukunya, ada pun jika sudah hancur, tiada tinggal ya suku mayat, maka tiada haram membongkar akan dia. Ya, dah hancur dah. Tetapi haram menghidupkan dia. Dan naklah diratakan bumi. Membongkarkan dia, tetapi haram menghidupkan dia. Menghidupkan dia. Hidupkan mayat. Ihya'ul mawat. Hidupkan tanah tu dibuat maknanya pembangunan ke, atau dibuat tanah, buat tanaman ke apa kan, atau mana ihya, termasuk dalam babul ihya'ul mawat. Hidupkan bumi yang mati. Tiba-tiba dah hancur dah, kita buat je lah, buat kebun di sini. Ubur asal tu, kau dibangun kamu tu. Ya, tak boleh tu. Tu mana menghidup, bukan hidupkan mayat tu. Haram menghidupkan dia, dan hendaklah diratakan bumi itu atasnya, supaya jangan menegakkan manusia daripada menanamkan dia. Kerana sangka mereka itu ketiadaan bagi hancur. Jadi kalau dah hancur tak boleh tanam. Dan istisna daripadanya kubur sahabat dan ulama dan awliya, itu tak boleh. Dan jika hancur dan hilang suku-suku sekalipun, dan harus dibina atasnya, dan jikalau pada tempat wakaf sekalipun. Ya, ini tanah wakaf, bunuh Tuan Cik kubur ada makamnya, dibuat binaan. Banyak kan, kalau luar negara banyak tu. Ya, Syekh besar, wali-wali besar, makam Imam Syafi'i, kita tengok kan. Oh, besar-besar dia punya makam tu ada harus hukum itu. Walaupun atas tanah wakaf dia kata. Dan sunat menghimpunkan segala keluarganya, dan sunat menghimpunkan sekalian keluarga dan seumpama mereka itu, seperti isterinya dan segala sahyanya dan pemerdekaan dia, orang ni muktik pemerdekaan dia, dan sahabatnya dan mahramnya, sebab sebab susu satu je, susuan, sebab susuan dan mertua. Susuan dipanggil apa? Rada'ah. Mentua dipanggil apa? Musaharah. Itu makna sunat. Dan menantu dan mak tiri dan anak tiri, dan pada satu tempat, supaya apa? Menyenangkan bagi hati mereka itu, dan dirinya lagi mudah bagi orang ziarah. Mana dua? Yang dah pergi satu tajuk, dia maknanya berdekatan, dikenal, dan maknanya yang menziarah pun senang. Dia nak ziarah sekali je, kawasan keluarga dia je. Kan, kadang kisah seorang ni, bapa lah sana, atuk lah sana, jauh, satu kawasan kubur ditawak. Orang dah balik, dia tak habis lagi. Contoh sebab apa? Jauh-jauh. Kalau sekali harum, dekat sekali, boleh, itu lebih baik. Ya. Sebab mereka ni kata berziarah, tuan-tuan ni. Dia mati, kita tanam tu, ya tazawwarun, mereka ziarah. Takdirnya kalau sekiranya yang mati tadi, yang dahulu je apa? Laki dia meninggal, kan? Kemudian datang pula seorang kampung meninggal, dia datang situ, dia akan ziarah kan? Apa perkhabaran dia? Ya, dia tanya, isteri saya macam mana? Dia kata, isteri awak dah lama meninggal. Tanam kat mana? Tanam kat sini ya. Biarlah, menangis kawan kan. Mana lain-lain. Kalau situ lain ahli saadah, orang kebajikan, bila ditanam tempat sama tak berjumpa, bermakna dia lain lah. Ahli nar, ahli neraka. Wala'ayazubillah. Itu sunat bagi kita ni, tanam tempat kawasan-kawasan orang-orang sulaha, orang salih, awliya. Sebab mereka ziarah dan dapat doa keberkatan ni. Ya, ini tanam sebelah tu Ki Judin, sebelah tu Ki Agak, maut kan. Ya, daripada bam debu maut kita dengar hati. Jadi maknanya lain kali kita cari tempat terbaik ya. Ya, dan sini dia suruh syarak. Keluarga banyak kan dulu kan dia tanam ni, keluarga dia kat sini. Dia dah booking tempat tu. Kadang-kadang tu sengaja dia beli tanah tu dan seumpamanya lah. Dan sunat ditakziah akan mereka itu. Takziah iaitulah menyuruh sabar atas kematian. Ini bagi orang yang ditinggalkan lah, yang masih hidup. Dan menanggung atasnya dengan ucapkan sabar. Ya, mudah-mudahan Allah mengangkat memberikan janjian pahala yang besar. Dan ditakutkan daripada dosa. Jangan sampai naun dia menjerit apa semua kan. Orang yang tiada menanggung bala dan tiada sabar. Ada koyak baju berada zaman jahiliah kan, dia panggil nauhun.
dan terkejut, dan didoakan bagi mayat pula dengan maghfirah, keampunan, dan bagi orang yang kena musibah dengan ganti dengan yang terlebih baik. Kerana adalah Nabi SAW lalu atas seorang perempuan menangis ia atas anaknya, ya. Maka sabda Rasulullah SAW baginya, takut olehmu akan Allah dan sabar olehmu, ya. Kemudian maka sabdanya, hanya sungguhnya sabar itu, yakni yang sempurna tatkala awal, inda sadmatul ula, ketika awal tempat bala. Rumah kita terbakar, pum, mati gitu. Kalau dah 2 minggu dia slow sikit. Jadi ketiga sab kena tu kuat gegaran. Tinggi tu sabar sangat diperlukan dan pahala dia besar. Seperti riwayat daripada Usamah, katanya telah menyuruh Siti Zainab anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyuruh akan dia bawa anaknya di dalam nazak, ya. Sabdanya, maka pesuruhnya kembali olehmu kepadanya, maka khabar olehmu akan dia bahawasanya bagi Allah barang yang diambilnya dan baginya barang yang diberinya pula, ya. Dan tiap-tiap satu padanya dengan ajal, likulli syai'in ajal, bagi tiap-tiap satu ada tempoh, cuma kita lambat dengan cepat dia, ya, yang ditentukan. Maka disuruh akan dia sabar dan mengira pahala pada Sisi Ta'ala. Mana kita kabarkan pahala besar orang yang bersabar, lagi besar ujian dia, lagi besar pahala dia, diangkat martabat di Sisi Ta'ala. Itu di antara setengah daripada apa? Lapat takziah. Kemudian dan takziah itu kemudian daripada tanam dan terlebih utama daripada dahulunya daripada kebumikan. Kemudian dahulu daripada mereka itu masyhur dengan menyimpankan mayat. Bahkan melainkan dilihat daripada ahlinya sangat terkejut, maka dipilihkan mendahulukan dia supaya sabar mereka itu. Dan masa takziah tu apa? Dalam 3 hari jua daripada waktu mati. Jangan dah slow pula kita pun takziah lama ingat balik. Jadi sedih balik. Jadi makna masa takziah ialah 3 hari. Dan masa takziah itu wallahu alam. So apa tu? Bismillahirrahmanirrahim. 73. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif qadasallahu sirrah. Dan ada maksud ini bahawasanya, maksud mana? Baca atas tu, kau tak faham maksud lah. Kata Syekh Abi Madian At-Tilimsani rahimallahu ta'ala qadasal sirrah, sesungguhnya sungguh-sungguh olehmu atas bahawa engkau berpagi-pagi dan berpetang-petang akan menyerah kepada Tuhanmu, mudah-mudahan menilai ia kepadamu, maka memberi ia rahmat ia kepadamu. Itu kata apa? Syekh Abi Madian Al-Tilimsani radhiyallahu anhu, ya. Jadi suruh kita apa? Latih sifat apa? Taslim, ya, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila tidak ada taslim, maka jaran makrifat kepada Taala dia akan tertutup, ya, payah nak terbuka, melainkan dengan pembukaan, iaitulah taslim, sir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Itu kata Syekh Abi Madian At-Tilimsani. Dalam matan ni sambung di matan dulu tu. Al-ghafir iza asbaha yanzuru maza yaf'alullah wal aqil yanzuru maza yaf'alullah nabi. Orang yang ghafil, yang lalai, bila di pagi dia pandang apa urusan dia.
Orang yang berakal tidak dia memandang apa yang Tuhan buat kepada dia. Tuhan sambung nyawa dia, beri nikmat dia yang tidak terhingga. Jadi sambung daripada matan ni, itulah kata si Abi Madian At-Tilimsani, bahawasanya engkau berpagi-pagi dan berpetang menyerahkan diri kepada Tuhan. Mudah-mudahan mendapat menilik. Bila kita taslim tu ada jamin kan? Ya. Itu. Apa jaminan Quran? Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang berpegang, bersandar, bergantung hanya kepada Ta'ala, maka Ta'ala tu fahuwa hasbuh. Ya, dia yang mengurus dan dia yang memelihara, ya. Segala-gala dari dia. Jadi taslim itu setengah daripada tanda seorang tu makrifat betul dengan Allah Ta'ala, ya. Itu setengah daripada tanda ni. Allah. Dan adalah maksud demikian itu, tiada ada bagi hamba itu sebab dalam maksiat. Ya, maknanya kita kena jaga, jangan kita menjadi mengusahakan akan sebab. Maksud annahu la yakunu lil abdi sababun fil maksiyah. Yang ada situ ada sebab bagi maksiat, dan tiada dalam meninggalkan taat, dan tiada taksir di dalam adab. Terus kena jaga tu. Ya, maknanya dia kena istiqamah betul dalam taat, kemudian dia jangan taksir, jangan cuai dalam adab, dia kena jaga. Dan tiada dalam sunnah, mana tiada dicuai dalam melakukan sunnah. Maka jika kalau taksir halnya daripada demikian itu dicuai dengan kuasa yang tiada boleh, menolak hamba itu akan dia. Jadi pandang balik kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Syekh Abdul Hasan radhiyallahu an, telah bertanya aku akan syekh guruku daripada wirid segala orang yang muhakkik, mana ahli makrifat, yang takib, maka katanya menggugurkan hawa, yang menggugurkan hawa nafsu dan kasih akan Tuhan. Tu wirid dia besar. Ya, sa'altu ustazi an wirdil muhakkikin. Apa wirid orang yang muhakkik, yang mantap di kalangan aulia? Jawab dia dua je. Isqatul hawa, itu yang pertama, menggugurkan akan nafsu, mana blok nafsu. Ya, kemudian wa mahabbatul maula, dan tanamkan betul-betul cinta yang cukup kuat dengan Allah Ta'ala. Kalau cinta dengan Tuhan tak kuat, dia takkan boleh berjalan jalan makrifat yang sebenar. Dia buat ibadat kosong kan? Dia buat ibadat tapi kosong, tak ada rasa. Sebab rasa ni hub dalam cinta, ya. Maka cinta tu datang daripada mana? Dia kenal. Tidak kenal, mana dia cinta. Dia kenal baru dia cinta. Sebab tu orang kalau kenal siapa dia Allah, nah saya kalbi dia takkan putus walau satu saat pun. Kalau dikenal siapa dia Allah Ta'ala, ya. So, bila kita, hati dia akan sangkut. Ingat ya, wajib kita mensangkut cintakan hati dengan Allah Ta'ala. Wajib, demi menjaga syariat. Syariat akan dapat dijaga dengan cantik bila kalbi dia ada mahabbah syadidah, kuat, rindu dengan Tuhan kuat. Paling kurang, ulama kata paling kurang ni, paling kurang, peringkat bawah sangat, paling kurang dia kena ada dalam kalbi dia rindu tu macam mana laki gilakan perempuan, betina pula gilakan jantan. No, duduk ingat bangun, itu paling kurang, paling kurang. Kalau tak ada, jawab dia bila iman kita terapung macam teluk apa di ujung tanduk, bahaya, ya. Kalau tak ada tu memang karen dalam kita tak kuat dengan Tuhan. Bila karen dalam tak kuat dengan Tuhan, ibadat dia tak dapat futuhat, pembukaan. Buat, sebab dia buat ibadat, setengah ulama kata kau cari guru yang meringankan kamu ibadat. Cari guru mursyid yang meringankan kamu ibadat. Kawan ni pun pergi cari syekh ni suruh buat zikir 1000, yang syekh suruh buat zikir 100. 100 lah ringan gitu. Silap betul. Tu salah rangil. Bukan mana angka. Mana kau buat syekh cari guru sampai ibadat kamu rasa ringan. Bila rasa ringan? Bila rindu. Bila mahabbah kuat dengan Tuhan, dia zikir 100,000 tu macam 10 kan. Rindu dengan Tuhan, sekejap je habis. Sebab kalau majlis zikir kita rasa berat, tu memang banyak dosa je buat. Ya, inna sikala zunub yamna ila masyati la ta'tillah. Sungguh berat dosa tu menyekat kamu nak pergi ke Tuhan. Berat. Tu
Sebab tidak ada connect dia dengan Tuhan, tak ada. Itu bahaya. Sebab dia kena kangkaikan rinduan cukup kuat. Dia orang silap faham, ingat bila banyak cukup bukan. Ringan bukan angka, maknanya ringan kalbi kita. Bila kalbi dapat ringan, bila dia ada lazah. Ya, bila lazat dia dapat, bila dia ada kemanisan. Bila manis dia dapat, bila dia ada tumpuan. Ingat dia. Nak dapat pembukaan mesti ada, dia panggil apa? Al-ishtighal. Kena betul-betul tumpu. Bila dia tumpu betul-betul, dia akan dikurniakan Allah Ta'ala kemanisan. Jadi kalau kita buat ibadat tak rasa manis, bermakna kita belum tumpu. Confirm kita tak tumpu. Itu satu kesalahan adab kita dengan Allah Ta'ala. Kalau kita buat ibadat, kita zikir tu semayang, tak rasa manis, rasa berat belum, menangis banyaklah. Ya Allah, jauhnya diriku, ya Allah, gelapnya hatiku, ya Allah, tariklah ke hadrat, minta Tuhan. Tuhan. Jadi kita kena tumpu betul-betul. Ya, sebab dia kata wazkuris rabbika wa tabattal ilaihi tatila. Wazkuris rabbik, sebut nama Tuhan kamu Allah. Allah keadaan dia apa? Tabattal. Ya, wazkuris rabbika wa tabattal. Tabattala ya tabattalu tabattulan. Tabattul maknanya. Apa makna? Putus yang lain. Tidak layak dalam masa kita zikir ingatan yang lain. Tak dibenarkan dalam zikir kita masuk ingatan yang lain. Jahat adab kita dengan Tuhan. Kita bermain-main dengan zikir kan. Kita sebut ni bukan sebut nama orang ni, bukan sebut nama raja ni kan. Ni kita sebut Malikul Muluk, raja segala raja. Macam mana kita sebut mulut tak terjun dalam kalbi dan sir kita, itu masalah dia. Sebab kurang penumpuan, kurang fokus. Bila kurang fokus terjadi khayal. Jadi bila fokus ada, Allah Ta'ala lebih mengetahui kita menumpu, maka dia hadiahkan kita. Apa dia hadiah? Lazah, kemanisan. Itu penting tu. Bila ada lazah, kuat lagi, dia angkat sekali lagi. Dia beri kita akan ishkun asyik tadi dia. Bila asyik ada, barulah rafa'tul hijab, aku buka hijab. Pum. Dia terbuka hijab dia dengan Tuhan, jawab dia, kalbi dia takkan putus menghadap Allah Ta'ala. Sebab dia kenal siapa dia Allah Ta'ala. Ya. Kalau kita mengaji sifat 20 dan Allah Ta'ala bersifat dengan apa? Segala kamalat, segala kesempurnaan, segala kehebatan semua milik Tuhan. Lawan dia segala kekurangan itu milik makhluk. Kenapa hati pergi jatuh kat makhluk, tak jatuh kat dia? Ada masalah dia. Kalau kita beri benda yang cantik dengan benda yang huduh, kita nak mana? Cantik. Beri barang yang mahal, kualiti mahal dengan yang tak ada harga, kita nak yang mana? Hati kita mesti nak yang mahal, yang standard, semua nak minat benda tu. Bagi banding siapa yang lebih segala-galanya? Dia. Kenapa tak pergi kat dia? Sebab butanya mata hati itu mungkin. Hijab banyak dalam. Ya. Sepatutnya kalbi insan dia tak boleh lupa dengan Allah Ta'ala. Sebab dia maha pengasih, dia maha penyayang, dia maha segala-galanya. Ya. Sebab tak kenal, sebab dia tak perasan. Dia tak perasan tu dia leka, dia tak kenal. Sebelah kamu tu bos besar tak? Mana? Sebelah. Oh, baru dia tahu. Tadi dia jenguk, macam mana? Kau gimana? Dia memang kau je. Bila dia kenal, tu lah bos besar. Alamak, dia kenal lain. Dia kenal suka berubah. Minta maaf Tuhan tadi tak bentar, tadi mencuit-cuit. Kau gimana? Dia main-main dengan kawan. Orang lain semua dah jeling. Kau main dengan bos. Bos tu garang. Kau nak penyopak kan? Bila dia tak kenal. Atau dia tak perasan. Dia dah kenal tapi tak perasan pun satu hal juga. Dia kenal bos tapi tak perasan bos pakai baju lain. Dia tak perasan, dia ya muah situ. Kalbi bila tak perasan tu jadi dia lalai. Bila dia perasan, tam injizab ada, tak kaki dia akan tertarik. Situ rahsia sedap. Tertarik kalbi ke Tuhan, situ dia akan buka rahsia kenikmatan dia dengan Allah Ta'ala. Ya, bila dapat rahsia ni, Masya Allah, maka berubahlah amalan ini. Lazat sedap. Sebab dia baca Quran boleh satu hari sekali khatam. Cara dia Al-Imam Syafi'i, imam kita kan, bulan Ramadan dia baca sekali, baca 2 kali khatam satu hari. Imam Malik pernah buat khatam Quran dalam 2 rakaat. 1 rakaat 15 juz. Kita imam baca 15 ayat dah pening. Banyak tu imam ni. Ini kawan baca 15 juz 1 ayat dan 1 rakaat 30 juz khatam kan. Ini semua rahsia dekat sini. Halawah kemanisan. Kita makan kan biar lazat kena selera. Tiga pinggan tak bangun. Kan dia bangun macam JCB melongkat. Sedap. Tapi kalau makan tak ada rasa, kita suruh makan anak tak lah makanlah tak ada rasa gitu kan. Tawau dan sebagainya. Begitulah
Sebab apa tahu? Sebab qalbi dia rosak. Qutul arwah alaz. Ya, makan rohani paling lazat. Kenapa kita tak dapat? Sebab dia sakit, demam panas. Makanan dia masak tukang pemilik handal, tukang masak cip besar. Orang lain makan jilat jari, dia makan dia buang. Sebab apa tak ada rasa? Sebab sakit, demam panas. Maka berubatlah. Rohani, cara rohani. Bila kita tak ada rasa dengan Tuhan, bermakna rohani kita ada masalah besar. Sila maknanya ubat. Ubat dia mana? Pergi doktor pakar. Siapa doktor pakar dia? Arifina billah. Segala orang yang arif dengan Tuhan, para awliya. Ini semua kitab dia kan. Dia bagi maklumat kepada kita supaya kita tengok balik. Ini dia antara internet. Allah. Dan kata Syekh Abu Hasan, saya ditanya ya pada Syekh dia daripada Wil, dia kata apa? Dua perkara tadi. Gugurkan nafsu kamu. Sebab khuruju minan nafsi yang nikmatul uzmah. Dapat keluar daripada nafsu, itu nikmat besar. Maka nak kenal nafsu banyak, dan nak kenal nafsu dalam maksiat kenal. Yang paling kita bimbang nafsu dalam taat. Ya, ada semayang nafsu, ada belajar nafsu, ada mengajar nafsu, macam-macam, semua nafsu masuk. Nafsu dia masuk dan tiap-tiap benda dia masuk. Sekarang kerja kita nak tapis balik intan. Ya, ilmu tasawuf lah penapis intan. Dia tapis. Oh, ni bukan. Supaya dia betul-betul cantik, jernih, begitu layak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu. Dan kasih akan Tuhan. Ya, kalau tak ada kasih tak kuat, bahaya. Sebab tu nak didik kasih kena apa tuan? Kalau kita lihat Sidi Ahmad ini kan dia ada apa tu? Mahamidus Samaniyah. Dia buka dia Ahzab, dia ada mahamid. Apa nama mahamid? Pujian 8. Pujian. Apa rahsia pujian? Kita memuji bila kita rasa benda tu besar. Bila benda tu besar kita rasa, kita puji, Masya Allah, puji. Sebab tu maka lahir syukur. Syukur tu iqal ni'am. Bila rasa syukur, baru dia ada pop mahabbah dia, baru datang kasih. Bila kenal betul al-mun'im, maka dia ada datang kasih dengan Ta'ala. Jadi nak letakkan sampai kasih tadi, dia kena betul, dia kena niat akan ni'am, segala nikmat Allah Ta'ala. Sebab tu Ibn Atak sebut di awal dulu apa? Ma nafa'al qalb mislu uzlatin yadkhulu fiha midanul fikrah. Tidak ada satu perkara yang terlebih memberi manfaat dalam konteks didikan kalbi kita untuk makrifat ke Tuhan, ila mislu uzlatin, asing diri, kemudian masuk dalam di fikrah. Asing diri dulu. Sebab benda kita buat ni urusan dengan Tuhan. Kalau kita mesyuarat penting pun kena tutup pintu kan. Boleh mesyuarat dekat kedai kopi, orang atau pasar. Kat pasar borong tengah jerit-jerit, kita buat mesyuarat sini. Mabuk pada dia. Ya. Jadi kena asing. Khulwah tu penting. Kemudian buat pengisian. Midanul fikrah masuk. Apa fikrah dia? 3 perkara. Yang pertama, kita ingatkan segala maksiat, mungkar, lalai kita dengan tu. Lepas tu cuci dulu. Kalau tidak, tak layak kita masuk hadirat dia. Ya, istighfar kembali. Dosa kita banyak, ampun, bertaubat sungguh-sungguh. Sebab taubat awal makam. Tak ada taubat, dia tak ada makam langsung. Habis, satu. Lepas bertaubat betul-betul, masuk yang kedua. Kita memerhatikan nikmat dia. Ya, kita perhati betul-betul. Ada orang, kita boleh melihat, ada orang buta, kita boleh bercakap, ada orang bisu. Ya, kita boleh mendengar cantik, ada orang pekak, dan kita boleh berjalan, ada orang lumpuh, kita boleh makan sendiri, ada orang makan bersuap. Kena berhati balik. Itu Nabi kata apa? Ya, apabila kamu lihat ila man fudila alai bil mali wal harki falyanzur idza nazara ahadukum ila man fudila alai fil harki wal mali falyanzur ila man huwa asfala min. Bila kau tengok orang lebih harta dia, kejadian dia, rupa dan sebagainya, tengok orang bawah. Nabi kata, kau tengok orang atas, kita akan syukur, kita bergambar hati kita ni, ya, dengan tamak tak habis-habis sampai disembah dalam kubur. Tapi kalau pandang bawah, ya, kita ada kereta, ada orang naik motor, kita naik motor, ada orang naik basikal. Kita naik basikal, ada orang jalan kaki. Kita jalan kaki, ada orang lumpuh tiap jalan. Baru kita akan datang benda nikmat. Dan mengenang nikmat, ingat ya, jubilatil insan yuhib ila man asna ilaihi. Itu perangai. Tuhan perangaikan manusia, dia akan kasih kepada orang yang banyak membuat baik dengan dia. Kan? Apa tuan-tuan nak kata, kalau dia buka dia punya akaun, dia buka cocok je kat bank, dia tengok ada 1,000. Dia diam, dia ambil. Bulan depan cocok, ada 1,000 lagi. Kalau 3 bulan dia tak tanya siapa ambil ni, tu orang gila lagi.
Kalau kita tengok akaun kita lebih 2-300, kita siapa sumbat duit ni kan. Kawan bermesej, tak apa, anak hadiah kat atas. Masya Allah, saya terima kasih. Bulan depan lagi naik 500. Dua lagi. Lama-lama kata, Allah terima kasih banyak. Hati kita suka tak? Perangai manusia dia suka buat baik dengan dia. Maka sekarang siapa boleh menandingi Allah Ta'ala dalam ihsan? Nyawa siapa punya? Dia pinjamkan rumah siapa punya? Segala-gala nikmat semua dia punya. Kullum min indillah. Dia benda ni perlu disingkap balik. Kalbi kita yang malas nak mengingat gelap ni, ketuk dia, nampak banyak nikmat Tuhan, baru dia datang. Bila mahabbah dia nak pergi tu. Quran ni nak boleh berjalan ke hadratan. Bila dia tak fikir, dia kesumbat, dia tak nampak. Itu fikiran kedua. Taubat, bersih, kemudian faham ke nikmat-nikmat, kenang balik. Bangun malam-malam tu kita terperhati satu nikmat Tuhan. Supaya apa? Kalbi kita diusik, supaya nur dia masuk, terang, dan mahabbah dia makin kuat. Dan mahabbah dia makin kuat, dia lagi laju jalan rohani Tuhan. Dan bila mahabbah dia kuat, kerinduan dia akan ada. Dan bila rindu dia kuat dengan Tuhan, kemuncak dia apa? Lenyap yang lain. Bila kerinduan ada, Tuhan akan buka. Di antara buka tajalli. Bila tajalli je, habis dia tenggelam. La yasbutu li tajalli azamatihi syai'un. Itu kata-kata si amat Iblis. Tidak akan ada lagi tenggelam bila Tuhan tajallikan azamah dia dan segalanya. Dia tetap dibuka aja, tenggelam habis. Itu maksud dibuka je bila tajalli, Masya Allah. Situ rahsia nikmat yang paling hebat dalam dunia, itulah dia. Wa itmamun naim bin nazar ila wajhil karim. Dia Tuhan buka antara engkau dengan dia. Buka mana? Qalbi, roh, sir. Bukan buka luar. Luar ni apa tadi? Luar yang kita solik, kita makan, jaga semua tu, humban baling liang lahat je esok. Bungkus mandi, bungkus semayang ajak, pikul ramai-ramai. Dia punya apa? Sangkau tu sempat yang liang lahat habis. Yang dia dah balik kan. Hakikat insan dia tu dah balik. Hakikat diri. Yang bercakap ni dia lah kan. Kalau dikeluarkan, yang ni untuk jaga kaku. Dia tu kena. Dia yang layak untuk menghadap. Dia yang layak untuk mendampingkan diri. Makamul unsi, makamul qurbi, makamul muwajahah dan sebagainya. Maka kalau kita tak gunakan dia, tak beri kesempatan untuk sampai benda yang dia boleh sampai, maka kita zalim diri kita sendiri. Kita tutup dengan maksiat tu, kita menzalimi diri kita. Sebab pemata yang mahal bilaurin, ratus ribu, kita pergi letak celah longkang dan takkan kerja zalim. Pemata tu basuh je, naik harga dia ratus ribu. Tempat dia bukan situ, dalam kedai ada jaga siap. Maknanya letak tempat dia. Wad'u syai' fi ghairi mahalli, apa maksud dia? Zalim. Apa makna zalim? Wad'u syai' fi ghairi mahalli, letak benda tak kena bertempat. Kalbi kita ni tempat dia dengan Tuhan, bukan dengan makhluk, dengan Tuhan. Jasad dengan makhluk. Abdanuhum ma'a khalaik wa qulubuhum ma'ar rabb. Jasad kita dengan makhluk semua. Nak buat kerja, nak buat apa, berniaga, bisnes, buatlah tu. Syariat dah jaga bahagian luar. Tapi dalam jangan, dalam dengan dia. Sebab Imam Ghazali kata, wahai insan, aku beri kau sangkar aku saja. Dalam aku ketahui. Dalam aku berlazat dengan kekasihku. Sebab tu dia suruh zikir hati yang putus. Allah, Allah. Jangan putus. Ini zikir, jangan putus. Banyak now. Kau ke darah ada banyak, kau tak kira lah gitu. Hari-hari kau makan nikmat Tuhan, kau telan semua, kau tak rasa banyak pula. Full time selama ni kita lalai, kadang tak pernah ingat. Dahsyat tak dahsyat, dalam semayang pun tak boleh menghadap Tuhan. Kalau orang kata habis sway macam tu. Sampai dalam semayang pun, aqimis salat li zikri. Jika semayang tu engkau zikir, ingat menghadap aku. Tak dibenar dalam semayang ingatan yang lain. Tak dibenar. Terlalu banyak kita langgar, khianat kita dengan Tuhan. Tempat dia khusus cantik itu dengan menghadap siap semua, tak boleh juga menghadap lain, angkat takbir belayar. Itulah biadab dia dengan Tuhan, kalbi kita tu. Sekarang heret dia bersihkan balik, supaya dia kembali balik menghadap yang sebenar tempat dia. Tempat dia kalbi itu dengan dia, dengan Tuhan dia, bukan dengan hamba. Tempat kalbi kita dengan sultan dan maksud dengan raja, bukan dengan apa, jaga tu kan. Jaga kata tak dapat projek kan, gini nombor sultan. Duduk dalam bilik dia pun dah buat baik, boleh bagi projek banyak, faham ke? Bila kalbi kita dengan apa? Malikul muluk, raja segala raja, bahawa dia putuhat, ma'rifat, ma'arif dibuka. Benda tu yang paling mahal antara kita. Kesempatan selagi ada sedikit sakit baki umur, mana kita polon lah tuan-tuan, minta malam-malam, minta tak ada. Dan banyak kewilik sungguh-sungguh riadah mujahadah, jaga anggota kita supaya tepat terbuka. Tidak ada nikmat paling besar ialah pembukaan rohani insan dengan Tuhannya.
Itu nikmat yang tidak boleh nak dibayangkan ni. Tu. Dan satu lagi faedatun, ketahui ilmu bahawasanya tuntut segala orang yang zahid dengan zuhudnya itu adalah balas, dan tuntut segala orang yang abid dengan ibadat dia adalah pahala, dan kedua-dua baginya wujud dan iradah. Tengok dia lapisan lagi tinggi tadi, tauhid khas ya. Jadi maknanya bagi orang zahid dia masih nampak dia ibadat tak? Nampak. Sebab dituntut, dia minta ganti, minta upah kan. Tu. Maka kedua dia panggil terhijab lagi daripada hak, tapi hijab ni panggil hijab nurani. Ya, amal ibadat tu nur. Satu lagi hijab zulmani, itu kita maksiat mungkar tu kita kenal. Ini apa namanya hijab nurani ni, ada kita nak buang tadi supaya dia terus ya mi'raj qalbi di kehadrat Allah. Ni bulan mi'raj kan, juga kita mi'raj betul rohani kita ke dia. Sebab sembahyang dipanggil apa? Mi'rajul mukmin, urujul qalbi ila Allah. Dengan menilik kepada dirinya, itu punca dia. Dan amalnya maka itu liar daripada tiap-tiap satu. Dengan wasitah terhijab daripada musyahadah tauhid khas tu, maka mereka itu tiada memandang suatu terbit dari hakikat. Mana pun tak nampak dari Tuhan, nampak dia lagi. Itu hijab. Sebab akan tembak lagi, peningkatan zikir akan naik lagi. Dan hanya saja memandang mereka akan dia dengan dirinya. Sebab tu kena keluar daripada diri kita. Iza harajta ankal faqad wasalta ila Allah. Engkau keluar daripada diri engkau, baru engkau sampai ke Tuhan. Itu makna la haula wala quwata illa billah. Dan akhirnya disebut sini apa? Dan hanya memandang mereka akan dirinya, dan kerana inilah liar mereka itu daripada sesuatu dan zuhud mereka dari satu. Tengok tuan-tuan faham ni? Menunjukkan lapisan berlapis-lapis perbahasan tasawuf. Peringkat awal dididik kita mutawasid, disuruh lari zuhud. Sampai peringkat di dalam makrifat betul-betul terbalik pula kan ni. Lari pada boleh engkau lari pada makhluk sebab kau tak kenal Tuhan ni dia. Kalau kau kenal dia, kau karam dan nak af'al, tak ada masalah dia. Miskin tak ada masalah, kaya pun tak ada masalah. Tapi sementara nak dia berjalan tadi, ada kena jaga. Itu maksudnya sementara. Ya. Orang berubat, faham? Sebab tu dia kata satu istilah, kata makanlah sebagai makan orang yang sihat. Faham? Faham tak? Yang mana saya sihat itu? Makan orang sihat apa mana dia? Makan yang tidak ada risiko. Kita ada kencing manis, kalau makan gula ada risiko tak? Ada sakit. Tapi kalau orang budak umur 18-19 makan gula apa, makan daging kambing tak apa, dia tak ada risiko, faham tu? Makan sebagai makan orang yang sihat. Mana ambil dunia ni sebagai rohani kamu yang sihat, tidak jedas ke dalam, tu maksudnya. Ya, bagi banyak mana dunia boleh takkan hanyut. Maksudnya apa? Sebab hati dia telah tamakun dengan Allah Ta'ala. Qalbi dia sentiasa dengan Tuhan. Banyak mana terik dunia pun tak ada apa, antau dunia pun tak ada apa. Wujuduhu wa adamuhu mustawiyan. Ada dunia dengan tak ada dunia bagi dia serupa je. Kaya dengan miskin bagi dia serupa, atau wana tamkin. Kalau kaya dia rasa lain, pada waktu miskin rasa lain, awal bulan rasa lain, ujung bulan rasa lain. Awal bulan senyum sebab kocik dia tepuk, ada bunyi lain sikit. Kan? Ada 10,000 dia pok pok pok. Tinggal ujung bulan kering kering kering. Muka dia pun dah bonyok macam ayam berak kapur. Itu ni lebay tak boleh pakai. Lebay itu qalbi dia mu'allaqun bijaf. Qalbi dia bergantung kat sini, bukan dengan Allah Ta'ala. Kalau qalbi dia dengan Tuhan tak ada masalah. Ya, ada duit tak ada masalah, tak ada duit sebab dia tak gantungkan di sini, dia gantung di sini qalbi dia. Itu ilmu qalbi dan ilmu ruh, ilmu sir. Satu dia kata alik qalbak billah. Ya, sebab tu dia datangkan Nabi Daud apa? Firman Ta'ala, wa qad awham ila Daud alaihi salam, ya Daud kulli siddiqin bi falyafrahu. Ya Daud, sampaikan pada orang yang jujur qalbi dia dengan aku, apa dia? Seronok dengan aku. Macam mana seronok aku tu lah dia ni. Dia didik sampai dia lazat dengan Tuhan. Takkan dapat seronok Tuhan melainkan dia dapat lazatul qalbi ma Allah. Dia dapat lazat qalbi dengan Tuhan, ketika itu dia akan paling pada ini. Ketika itu barulah hasil. Ya, sama je bagi dia. Ya, Tuhan test dengan uji dia, susah tak ada apa. Tuhan melambakkan kaya kat dia pun tak ada apa. Maka jadi orang mutamakin, dia akan bahas di bawah ni.
innamastauhashat ulubat wa zuhad kulli syai li ghaibatihim anillah. Sebab apa orang zuhud lari pada dunia? Sebab apa orang zahid lari pada dunia? Sebab dia belum lagi ghaib dia dengan Tuhan. Ahli makrifat karam dia dengan Tuhan. Bagi dunia tak ada apa bagi dia. Bagi banyak pun tak ada hal, tak ada pun tak ada hal. Faham tak? Itu maknanya peringkat-peringkat tu dia berbeza-berbeza. Sebab makam aulia dia berbeza banyak dan tak sama kedudukan dia, macam-macam tu Allah Ta'ala pilih golongan BBIV dia. Maka kita carilah salah satu daripada jalan dia tu supaya apa? Mana kita dapat itulah nikmat yang sebenar ialah ma'rifatan khassatan, ya. Kunan inna mastauhash ila wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma